Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Salasia Safian. Ini Ringkas TVS. Daerah Sibu dan Kuching diisytiharkan berstatus merah pada Ahad. Ia berikutan sejumlah 44 kes jangkitan tempatan dilaporkan di daerah Sibu dan 41 kes di daerah Kuching dalam tempoh 14 hari lepas. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata terdapat 24 kes positif COVID-19 direkodkan pada Ahad. 7 kes dilaporkan dari daerah Kuching, masing-masing 5 dicatatkan di Miri dan Sibu, sementara 2 kes dicatatkan di Seri Aman. Manakala Bintulu, Samarahan, Sebauh, Selangau dan Serian masing-masing merekodkan 1 kes. Pertambahan kes tersebut menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,275 kes. Terdapat 5 kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak, iaitu kluster Pasai Sibu, kluster Keranji Tabuan Kuching, kluster Basayap Miri, kluster Stutong Kuching dan kluster Mador Meradong. Perkhidmatan Bos Express bagi laluan Sibu Sarikit Tanjung Manis Kuching ditangguhkan sementara sehingga dimaklumkan kemudian. Ini berikutan selepas Sibu dikategorikan sebagai zon merah COVID-19. Asisten Controller Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Wilayah Sibu, Hatta Morshidi berkata, penangguhan perkhidmatan tersebut adalah atas inisiatif syarikat yang mengendali operasi perkhidmatan itu dan bukan atas arahan LSS. Menurutnya, syarikat tersebut juga sudah memaklumkan kepada LSS berhubung penangguhan perkhidmatan berkenaan. Malah notis telah ditampal di Terminal Penumpang Sibu untuk makluman orang ramai. Bagaimanapun katanya, perkhidmatan Bot Express laluan ulang-alik Sibu Song Kapit Sibu masih lagi beroperasi seperti biasa. Sementara itu, setiap penumpang adalah diwajibkan mengimbas atau mencatat butiran peribadi dan suhu badan. Selain wajib memakai pelitup muka sebelum dibenarkan memasuki Bot Express. Tiada festival jualan sempena Tahun Baru Cina akan diadakan di Kenyalang Park tahun ini, kata Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng. Pembatalan acara tahunan itu susulan perkembangan semasa COVID-19 yang semakin meningkat di Kuching. Beliau menjelaskan tinjauan dalam talian mendapati 86% memilih untuk tidak bersetuju mengadakan Bazar Tahun Baru Cina. Bagaimanapun, beliau percaya orang ramai masih dapat merayakan Festival Tahun Baru Cina dengan pelbagai cara lain meskipun bazar dibatalkan. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Dr. Sim Hui Yan mengingatkan orang ramai untuk mengadakan makan malam di rumah sendiri berbanding berkumpul di restoran. Beliau menggesa orang ramai untuk mengurangkan aktiviti luar buat sementara waktu. Kerajaan mengakui sukar untuk menampung keperluan pesakit di hospital sekiranya kes positif COVID-19 mencecah lebih 5,000 kes sehari. Bagaimanapun, kerajaan berusaha sedaya upaya untuk mengelak kes meningkat sehingga ke tahap itu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, setakat ini kerajaan masih mampu menampung pesakit walaupun kes sudah mencecah 2,000 hingga 3,000 sehari. Apa yang penting katanya, kerjasama semua pihak adalah perlu bagi memerangi COVID-19 sekaligus mampu melandaikan graf. Sementara itu, mengulas mengenai kemungkinan tambahan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di beberapa negeri, beliau berkata perkara itu akan dibincangkan. Usaha untuk membasmi kemiskinan di negeri ini perlu dipertingkatkan menerusi pendidikan di peringkat akar umbi. Dengan pendidikan, ia diyakini dapat mengubah nasib keluarga. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunoping dalam wawancara akhbar tempatan berkata terdapat beberapa jenis kemiskinan.
Namun ia berpunca daripada kekurangan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, kerajaan tegasnya memberi penekanan mengenai aspek pendidikan dalam kehidupan yang sekaligus akan memberi kesan kepada pengurangan kadar kemiskinan. Dengan cara ini, kata Abang Johari, dapat mengubah nasib keluarga. Malah telah terbukti apabila kejayaan dicapai seseorang individu yang bukan datang dari keluarga kaya tetapi mampu berjaya. Dalam pada itu, beliau menggesa golongan muda agar keluar dari zon selesa, sebaliknya sentiasa berusaha untuk memajukan diri. Sekiranya berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di luar, ia harus disambut sebagai cabaran untuk terus berdaya saing. Malah kerajaan katanya turut bertanggungjawab menyediakan dana bagi mengembangkan pendidikan termasuk pembiayaan, pengajian menerusi bantuan beasiswa mahupun pinjaman. Ia secara tidak langsung menjadi nilai tambah kepada usaha untuk memperkasakan komuniti berpendidikan khususnya di Sarawak. Kawasan Medan Selera Daro yang strategik akan dapat menarik lebih ramai pengunjung, lebih-lebih lagi dengan terbinanya astaka di kawasan berkenaan. Astaka tersebut akan digunakan untuk acara rasmi serta hiburan. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Syafiee Ahmad berkata, projek ini dijangka siap sebelum Mac 2021. Perkara ini telah pun diserah tapakkan kepada pihak kontraktor yang telah berjaya melalui tender yang telah dikeluarkan oleh pihak Majlis Daerah Maklumat Daro, dan insyaAllah kerja-kerja ini akan siap dilaksanakan dalam bulan Februari ini. Dengan siapnya sebuah astaka mini nanti yang merupakan astaka pelbagai guna, dan ini akan memberi kemudahan tambahan kepada masyarakat di Daro. Begitu juga dengan agensi dan juga mana-mana pertubuhan yang ingin melaksanakan aktiviti di persekitaran ini. Katanya lagi, peruntukan RM450,000 untuk projek itu telah diluluskan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Terdahulu, projek pemasangan jubin, kerusi dan meja di Medan Selera tersebut telah disiapkan dengan peruntukan RM250,000 di bawah projek transformasi luar bandar. Fasiliti sukan di kawasan Tasik Biru akan terus ditambah baik dan dipertingkat. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Jinet berkata, ia bagi memberikan kemudahan infrastruktur yang lengkap dan kondusif kepada komuniti setempat. Jelasnya, gelanggang futsal bakal dibangunkan di kampung-kampung di kawasan Tasik Biru yang belum memiliki fasiliti sukan tersebut. Selain itu, katanya padang bola sepak sedia ada akan dinaik taraf. Ia bertujuan untuk memastikan masyarakat setempat di kawasan itu aktif dalam mengamalkan aktiviti yang sihat. Katanya lagi, terdapat kampung sudah memiliki dewan yang sesuai digunakan untuk sukan badminton dan pelbagai aktiviti lain. Bagaimanapun, tegasnya, golongan belia harus proaktif dalam memohon peruntukan bagi penganjuran seumpama itu pada masa depan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah melahirkan kebimbangan mengenai peningkatan jumlah kes kematian akibat COVID-19 dalam negara sejak kebelakangan ini. Katanya sebanyak 71 kes kematian akibat pandemik itu direkodkan setakat 9 hari dalam tahun baru ini. Menerusi perkongsian Twitternya, beliau berkata angka tersebut yang tertinggi berbanding kurang daripada 100 kematian dicatatkan dalam 9 bulan pertama tahun lepas. Setakat Sabtu, Malaysia mencatatkan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 sebanyak 542 kematian atau 0.41% daripada jumlah keseluruhan kes sebanyak 133,559 kes. Malaysia merekodkan kes kematian harian tertinggi akibat COVID-19 iaitu sebanyak 16 kematian pada Jumaat lepas. Orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai spekulasi pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Demikian penegasan Menteri Kanan Kluster Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata penyebaran maklumat di media-media sosial itu hanya akan menyebabkan perkara luar jangkaan seperti pembelian panik. Beliau menyeru orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dengan kabar angin di media sosial.
Sebaliknya kekal tenang dan tunggu sebarang pengumuman yang sahih daripada pihak kerajaan. Beliau berkata kerajaan sentiasa mengambil kira pelbagai aspek dalam pendekatan menangani penularan pandemik COVID-19 termasuk kesihatan dan keperluan aktiviti ekonomi. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Salasia Safian, salam hormat dan jumpa lagi.